Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi dengan anda video PDPC Al-Quran dan As-Sunnah tingkatan 5 KBSM bidang Ulumul Quran, pelajaran yang ke-13 iaitu ilmu tafsir dan kitab-kitab tafsir. Ayo kita mulakan. Di dalam video ini, saya akan berkongsi fakta-fakta penting dengan sedikit huraian yang ringkas bagi memudahkan anda mengikutinya. Saya juga telah sediakan link download di ruangan description di bawah ini bagi membolehkan anda membuat rujukan dan membuat ulang kaji bagi pelajaran ini. Baiklah, kita teruskan kepada pengertian ilmu tafsir. Dari segi bahasa, tafsir diambil daripada perkataan fassara yufassiru, bermaksud terang ataupun jelas. Manakala dari segi istilah, ulama berbeza pendapat. Terdapat dua pendapat berkaitan dengan maksud ataupun ta'arif ilmu tafsir. Yang pertama, ilmu untuk memahami Al-Quran, menerangkan maknanya dan mengeluarkan hukum hakam dan hikmahnya. Yang kedua, ilmu yang membahaskan tentang Al-Quran dari segi kehujahannya, selaras dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala sekadar kemampuan manusia. Kita pergi kepada jenis-jenis tafsir. Tafsir terbahagi kepada dua. Yang pertama, tafsir bil ma'thur, iaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadis, dan tafsir Al-Quran dengan ijtihad sahabat. Bahagian yang kedua adalah tafsir bil ra'i, tafsir Al-Quran dengan ijtihad ahli tafsir itu sendiri. Bagi memastikan seorang itu mampu untuk mentafsir Al-Quran, terdapat beberapa syarat yang perlu dipatuhi. Antara syarat-syarat untuk mentafsir Al-Quran itu ialah seseorang itu mesti menguasai ilmu bahasa Arab. Yang kedua, menguasai ilmu usul fiqh. Yang ketiga, mahir dalam ilmu qiraat. Maknanya dia mengetahui kaedah ataupun perbezaan bacaan-bacaan dalam Al-Quran. Yang keempat, dia mahir dalam ilmu fiqh, ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam. Dan yang kelima, mahir dalam ilmu asbabun nuzul, satu bidang dalam ulumul Quran. Maksudnya mahir dalam ilmu sebab turun satu ayat. Yang keenam, mahir ilmu nasikh dan mansuh. Maknanya dia mengetahui ilmu yang berkaitan dengan ayat-ayat yang telah dimansuhkan dan ayat yang memansuhkan. Yang ketujuh, mahir dalam ilmu hadis. Dan yang ke-8, mahir dalam ilmu ulumul hadis, yang berkaitan dengan sanad dan matan hadis. Baiklah, seterusnya, apakah kepentingan mempelajari ilmu tafsir? Apabila kita mahir ilmu tafsir, kita mampu untuk mentafsir Al-Quran dengan baik, memahami isi kandungan Al-Quran dengan menepati kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita memahami metodologi ulama dalam mentafsir Al-Quran. Maksudnya kita mengetahui cara penulisan Al-Quran, cara ataupun kaedah ulama mentafsir Al-Quran. Yang ketiga, mengelakkan unsur penyelewengan dalam mentafsir Al-Quran. Bila kita mahir ilmu tafsir Al-Quran, kita boleh mengenal pasti ataupun mengesan usaha-usaha orang-orang kafir ataupun musuh-musuh Islam untuk menyelewengkan Al-Quran. Yang keempat, memandu manusia berjaya hidup dunia akhirat. Kerana kita memahami isi kandungan Al-Quran, maka kehidupan kita akan terpandu berdasarkan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, memantapkan akidah, ibadah, muamalah dan akhlak Islam. Apabila isi kandungan Al-Quran itu dapat difahami dengan jelas, secara tak langsung dia akan memantapkan diri kita sebagai seorang Muslim yang sejati. Kita teruskan kepada sejarah perkembangan ilmu tafsir di zaman Rasulullah SAW. Sebagaimana yang kita telah maklum bahawa Rasulullah SAW merupakan mufassir yang ulum. Maknanya tidak ada seorang individu pun yang paling arif tentang ilmu tafsir Al-Quran melainkan Rasulullah SAW. Rasulullah terima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia terus menghafaznya dan menyampaikannya pada sahabat. Dan tafsir yang berlaku pada zaman Rasulullah adalah tafsir bil ma'sur, iaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran dan tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakta yang seterusnya, tafsir belum berkembang sebagai satu disiplin ilmu. Maknanya belum ada nama ilmu tafsir itu sendiri. Belum ada bukunya, belum ada ulama-ulama khusus yang menguasai ilmu tafsir. Tetapi proses pentafsiran Al-Quran itu telah berlaku. Dan ianya berkembang melalui ceramah, khutbah dan sebagainya. Dan melalui
pengajian Al-Quran secara talaqi dan musyafahah. Kita pergi pula kepada zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Selepas Rasulullah, golongan yang mahir dalam Al-Quran adalah sahabat, kerana mereka ini hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran itu juga diturunkan dalam bahasa Arab. Dan proses pentafsiran yang berlaku pada zaman sahabat ini adalah tafsir bil ma'thur, iaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tafsir Al-Quran dengan ijtihad para sahabat. 3. Sebab Rasulullah dah tak ada, maka sahabat akan membuat ijtihad mereka sendiri. Baiklah, kita teruskan kepada sejarah perkembangan ilmu tafsir zaman tabi'in. Para tabi'in adalah golongan yang muncul selepas para sahabat. Mereka mewarisi ilmu tafsir daripada sahabat radhiyallahu anhum. Di zaman ini bermulalah usaha untuk membukukan ilmu tafsir sebagai satu disiplin ilmu. Maka kesannya muncullah kitab-kitab tafsir, dan muncullah juga ilmuwan tafsir. Contohnya Syekh At-Tabari, Syekh Ibnu Katsir, antara ulama-ulama dalam bidang tafsir. Di zaman ini juga berlaku tafsir bil ma'thur dan juga bil ra'i. Tafsir bil ma'thur iaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadis, dan tafsir Al-Quran dengan ijtihad sahabat. Manakala tafsir bil ra'i, tafsir Al-Quran dengan ijtihad ahli tafsir. Kita teruskan kepada kesan perkembangan ilmu tafsir. Dengan kembangnya ilmu tafsir, maka ramailah ulama yang dapat dilahirkan dalam bidang tafsir. Antaranya Syekh Said Qutb yang telah mengarang kitab Tafsir fi Zilal Al-Quran. Kemudian lahirlah disiplin ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengan Al-Quran, cabang, pecahan ataupun kajian yang mendalam tentang Al-Quran, maka lahirlah ilmu seperti ilmu falak. Kemudian lahirlah masyarakat yang bertamadun dan berilmu dengan asbab menguasai kefahaman isi kandungan Al-Quran. Mari kita mengenali kitab-kitab tafsir dan metodologinya. Metodologi maksudnya kaedah ataupun cara penulisan ulama dalam menulis kitab tafsir. Yang pertama, kitab tafsir Al-Qurtubi, ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, tergolong dalam kategori tafsir bil ma'thur, dan setiap pandangan yang menjadi rujukannya dinyatakan sumber asalnya, serta semua dalil dari hadis dinyatakan perawinya secara terperinci. Kitab tafsir Al-Qurtubi ini lebih teliti dan cermat penulisannya. Kitab tafsir yang kedua ialah kitab tafsir Ibnu Katsir. Ia ditulis oleh Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir Ad-Dimashqi, ataupun dikenali sebagai Ibnu Katsir. Ianya tergolong dalam kategori tafsir bil ma'thur. Metodologinya ialah menyebut ayat, kemudian mentafsirkannya dengan cara yang mudah, dan kebanyakan hadis dinyatakan sumber asalnya. Yang keempat, masih ada hadis yang tidak dinyatakan martabatnya. Terusnya, kitab tafsir Al-Quranul Hakim ditulis oleh Mustafa Abdul Rahman Mahmud. Ianya tergolong dalam kategori tafsir bil ma'thur. Kemudian metodologinya ialah memberi makna ayat diikuti dengan keterangan yang sederhana, dan tafsiran ini mengambil pendekatan yang pertengahan dan mudah difahami. Baik, kitab tafsir yang seterusnya adalah kitab tafsir fi Zilal Al-Quran. Ia ditulis oleh Asy-Syahid Said Qutb bin Ibrahim rahimahullah. Tergolong dalam kategori tafsir bil ra'i, berdasarkan kajian mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah. Metodologi yang digunakan oleh Syekh Said Qutb ialah menulis tafsir berdasarkan kajian mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, bersandarkan kepada kitab-kitab tafsir yang muktabar. Dan yang ketiga, akidah, fiqh, bahasa dan cerita-cerita Israiliyat. Yang kelima, bersifat kontemporari ataupun moden. Alhamdulillah, kita telah selesai membincangkan tajuk ilmu tafsir dan kitab-kitab tafsir. Semoga ianya dapat memberikan kebaikan dan membantu para pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM. Terima kasih atas kesudian menonton. Jika anda rasakan video ini bermanfaat, sila klik butang like dan subscribe. Dan jika ada sebarang soalan ataupun cadangan, sila tuliskan di ruangan komen di bawah ini. Semoga kita berjumpa lagi pada video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.